Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Untuk semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat tinggal Hadi Awang. Selamat tinggal Tun Mahathir. Selamat tinggal Muhyiddin Yassin. Ini disebabkan satu dapatan saya, maklumat yang saya dapat dinyatakan oleh penganalisis yang menyebut permainan nombor tidak akan gugat lagi kerajaan Anwar, kata penganalisis. Nah, baru-baru ini saya mendengar nama Hadi Awang di dalam satu ulasan daripada Syahabuddin yang berkata Hadi Awang nih masih nak jatuhkan kerajaan, masih nak gulingkan kerajaan. Susulan kenyataan Hadi berkaitan meletakkan nama calon PAS bagi pilihan raya kecil Kemaman, yaitu calon yang dihantar adalah Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar. Di dalam kenyataan itu daripada Hadi Awang menunjukkan bahwa mereka masih mahu menawan Putrajaya. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, kita juga tahu 19 parti politik kalau tak silap di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahkan 4 MP Bersatu, 4 MP PN yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan telah menjadikan jumlah 2/3 sokongan ahli parlimen kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, satu artikel daripada Harapan Daily, permainan nombor tidak akan gugat lagi kerajaan Anwar. Bukankah sudah tiba masanya untuk kepimpinan pembangkang untuk lebih fokus kepada semak dan imbang, bukan lebih fokus untuk menawan Putrajaya untuk menggulingkan kerajaan yang ada hari ini. Seorang penganalisis politik berpendapat kerajaan perpaduan dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan dapat digugat dengan permainan nombor selepas kejayaannya menyatukan 19 parti politik di bawah pentadbirannya. Geostrategis dan Fellow Kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hasan berkata, sejak awal pentadbiran kerajaan perpaduan, percaturan nombor menjadi cabaran paling kuat. Apabila PN mendakwa mempunyai cogok nombor dan sokongan untuk mengambil alih kerajaan persekutuan. Ia katanya berupaya mengganggu konsentrasi pentadbiran Anwar. Namun beliau berjaya menanganinya dengan baik sekaligus meyakinkan BN, GPS, GRS untuk duduk bersama kerajaan perpaduan. Beliau turut tidak menolak bahwa kerajaan akan bertahan sehingga PRU 16. Cabaran menyatukan 19 entiti politik telah dilalui Anwar dengan sebaiknya. Sebab itu dia masih bertahan sampai hari ini. Nah, susulan peletakan jawatan Muhyiddin Yassin. Ini lagi satu berita yang menggemparkan Muhyiddin Yassin, di mana permainan nombor tidak lagi akan menjadi satu cabaran, tidak lagi akan menjadi satu ancaman kepada kepimpinan kerajaan perpaduan, khususnya Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi saudara-saudara, kalau kita dengar ada gerakan, kalau kita dengar ada parti pembangkang yang cukup nombor untuk menjatuhkan kerajaan, semua itu tidak lagi relevan. Kita juga tahu sokongan GPS, GRS, sehingga PRU 16 ini membuktikan bahwa pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bertahan. Jadi mungkin Tun Mahathir, Hadi Awang, Muhyiddin Yassin yang berharap Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tumbang pada masa akan terdekat ini, saya rasa itu tidak lagi. Nah, saudara-saudara, tonton apa komen Anda. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, sudah pasti sebelum ini
kita pernah terdengar berkaitan dengan rombakan kabinet. Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ada menyentuh berkenaan dengan rombakan kabinet. Tetapi belum ada tarikh yang ditetapkan. Nah, baru-baru ini di dalam podcast Keluar Sekejap, ada membuat ramalan mungkin rombakan kabinet akan dilakukan pada Januari tahun hadapan. Tetapi apa reaksi Perdana Menteri adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kenapa bukan Desember? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, kita juga tahu rombakan kabinet ini disebabkan satu kekosongan di dalam kabinet, satu kekosongan di luar jangka, yaitu Menteri KPDN dengan pemergian Allahyarham Salahuddin Ayub, dan akhirnya banyak menggesa siapa yang akan ganti Allahyarham, dan itulah yang menjadikan ramai menunggu bilakah kabinet akan dibubarkan. Bukan itu saja, terdapat juga beberapa menteri yang digesa untuk meletak jabatan, antaranya Mat Sabu, Rafizi Ramli. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, akhirnya berkenaan dengan siapa yang akan mengganti Allahyarham Salahuddin. Akhirnya ini kenyataan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu perkongsian daripada Harapan Daily, calon pengganti Salahuddin sudah ada. Calon pengganti Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub sudah ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ditemui pemberita selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Al-Furqan Putrajaya cuma membalas ringkas ketika ditanya mengenai pengganti Allahyarham. Ada menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah 4 bulan kerusi Menteri KPDN kosong dan dipangku oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas Datuk Armizan Muhammad Ali. Allahyarham Salahuddin meninggal dunia pada 23 Julai yang lalu setelah pembedahan akibat pendarahan otak. Ketika ditanya mengenai dapatan kaji selidik Merdeka Center mengenai prestasi Anwar sebagai Perdana Menteri, merosot kepada 50% berbanding 68% dalam tinjauan sebelum ini. Anwar berkata, beliau mengambil maklum akan perkara itu. Beliau juga berkata, maklum balas itu adalah daripada 1.200 orang dan bukannya 32 juta rakyat Malaysia. Jadi kalau kita bandingkan, kita menyentuh berkenaan dengan perkara ini, kalau kita bandingkan 1.200 orang dibandingkan dengan 32 juta rakyat Malaysia, 1.200 itu sudah pasti hanyalah jumlah yang sedikit untuk mendapatkan undian. Untuk adil, kenalah menilai 32 juta rakyat Malaysia. Kajian mereka hanya 1.200 saja dan kita mendengar pandangan itu. Tetapi kita juga kena cuba menyantuni seramai 32 juta orang. Nah, kita kembali kepada calon pengganti Salahuddin yang dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, calon sudah ada. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.